Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kita masih lagi dalam bab 4, bab pembiakan. Okey, kita terus kepada subtopik yang kedua, 4.2, sistem pembiakan manusia. Okey. Okey, sistem pembiakan manusia. Seperti mana pada 4.1, okey, kita dah berkenaan dengan pembiakan seks dan pembiakan aseks. Okey, jadi manusia ni tergolong dalam organisma yang menjalankan pembiakan secara pembiakan seks. Okey. Sistem pembiakan manusia terdiri daripada sistem pembiakan lelaki dan juga sistem pembiakan perempuan. Okey, kedua-dua sistem ini tidak sama bagi lelaki dan perempuan. Sistem pembiakan lelaki berbeza dengan sistem pembiakan perempuan, dan ini juga telah kita kenal dan kita lihat semasa kita belajar berkenaan dengan sistem dulu. Okey. Sistem pembiakan lelaki dan perempuan kedua-duanya sangat penting. Pasangan yang berkahwin tidak akan dapat melahirkan zuriat jika terdapat mana-mana sistem pembiakan sama ada lelaki ataupun perempuan gagal berfungsi. Okey. Okey, sekarang ni kita tengok bermula dengan sistem pembiakan lelaki. Anda boleh rujuk gambar rajah ni dalam buku teks anda. Okey. Okey, untuk gambar rajah ni, okey, apa yang penting kamu tahu namanya, nama struktur tersebut. Kamu tahu kedudukannya di mana. Kamu cam kedudukan dia. Dan kamu tahu dia punya fungsi. Okey. Kita akan mula satu persatu. Okey. Yang pertama, pundi kencing. Okey, atas sekali, pundi kencing. Okey, sudah semestinya itu tempat tempat yang mana air kencing akan diisi dalam tu lah. Okey. Yang kedua, vesicle semen. Vesicle semen, boleh tengok terdapat dua pandangan, pandangan daripada hadapan dan pandangan daripada sisi. Okey, vesicle semen ni, apa fungsi dia? Okey, fungsi dia berfungsi untuk merembeskan bendaleh yang mengandungi nutrien untuk sperma. Okey, jadi sperma ni dia adalah benda hidup. Okey, sel yang hidup. Okey, jadi dia memerlukan nutrien. Siapa yang bekalkan nutrien? Okey, vesicle semen. Okey. Seterusnya, kelenjar prostat. Okey, kelenjar prostat. Okey. Kelenjar prostat menghasilkan cecair yang berkhasiat dan melindungi sel sperma. Okey, kelenjar prostat menghasilkan cecair yang berkhasiat dan melindungi sel sperma. Okey, seterusnya, ductus sperma. Okey, ductus sperma. Okey, ductus sperma ni dia berfungsi untuk menyalurkan sperma dari testis ke uretra di dalam badan. Okey, ductus sperma ni macam saluran je. Dia berfungsi menyalurkan sperma dari testis ke uretra di dalam badan. Lelaki lah. Okey. Kemudian uretra. Okey, uretra. Okey, uretra juga adalah salur yang mana dia berfungsi untuk dia adalah salur untuk mengeluarkan sperma dan juga air kencing keluar daripada badan. Uretra ni salur kencing. Okey, salur kencing. Dan salur tersebut juga, yang salur keluar air kencing tu pun dia akan mengeluarkan sperma juga. Okey, laluan yang sama. Seterusnya, skrotum. Okey, skrotum. Okey, skrotum ni fungsi dia memegang dan melindungi testis. Okey, skrotum ni dia kulit, dia kulit. Okey, dia berfungsi untuk memegang dan melindungi testis. Okey, testis pula. Okey, testis ni berfungsi untuk menghasilkan gamet jantan ataupun sperma
Dan dia juga menghasilkan hormon seks jantan. Dan last sekali, zakar. Zakar pula ialah dia berfungsi untuk memindahkan sperma ke dalam faraj perempuan semasa persetubuhan. Okey? Jadi itu dia bahagian dan fungsi struktur pembiakan lelaki. Okey? Ni jadual 4.2 pun ada dalam buku teks, kamu boleh tengok. Okey? Seterusnya cikgu nak pergi kepada sistem pembiakan wanita. Berbeza kan daripada sistem pembiakan lelaki yang cikgu terangkan tadi. Memang tak sama. Okey? Jadi sistem pembiakan wanita ni, okey, kita boleh lihat daripada pandangan hadapan dan pandangan sisi. Kita pergi bermula dengan tube falopio. Tube falopio, apa fungsi tube falopio? Okey, dia adalah tempat persenyawaan antara sperma dan ovum. Okey, tube falopio ni adalah tempat ataupun kawasan di mana persenyawaan di antara sperma dengan ovum akan berlaku. Di situ. Okey, seterusnya ovari. Ovari ni dia berfungsi untuk menghasilkan gamet betina ataupun ovum dan juga menghasilkan hormon seks wanita. Kalau lelaki tadi, bahagian yang menghasilkan gamet jantan dan hormon seks jantan, apa dia? Testis. Untuk wanita, bahagian yang menghasilkan gamet betina ataupun ovum dan juga menghasilkan hormon seks wanita, ovari. Itu kena ingat. Okey, seterusnya uterus. Okey, uterus ataupun nama kalau orang Melayu kita panggil rahim. Okey, inilah tempat embrio berkembang dan membesar. Setiap kita pernah berada di dalam uterus mak kita. Okey. Seterusnya cervix. Okey, cervix ni fungsi dia mengeluarkan mukus. Okey, cervix akan mengeluarkan mukus. Okey, mukus ni macam lendir lah lebih kurang. Yang mana mukus ni fungsi mukus ni untuk memudahkan sperma berenang ke dalam uterus. Itu dia. Cervix dia akan mengeluarkan mukus. Yang mana mukus tu lah yang akan memudahkan sperma berenang ke dalam uterus. Dan last sekali, faraj. Okey, faraj ni fungsi dia menerima sperma dan menjadi saluran bayi dilahirkan, andai kata bayi tersebut dilahirkan secara normal. Kalau bayi tu dilahirkan secara pembedahan, caesar, okey, bayi tak keluar melalui faraj, keluar melalui perut. Okey. Boleh dapat seperti mana yang cikgu bagi tahu tadi. Okey. Benda ni kamu kena ingat, kena apa? Kena cam. Kena hafal. Sebab struktur ni dia tak berubah-ubah dah. Dia tak berubah. Kalau itu adalah tube falopio, 5 tahun lagi pun 10 tahun macam cikgu belajar di form 5 dulu. Sistem pembiakan wanita, sistem pembiakan lelaki ni. Kalau itu adalah skrotum, sampai sekarang itu adalah skrotum. Jadi kena ingat, hafal. Dan ingat dia punya fungsi. Okey, seterusnya. Ini jadual 4.3 pun ada dalam buku teks. Okey, perubahan fizikal yang berlaku ketika akil balik. Cikgu yakin kebanyakan daripada kamu dah mencapai akil balik. Okey? Kamu pun sendiri dah nampak apa perubahan fizikal. Fizikal, bukan mental, fizikal. Okey, perubahan fizikal yang berlaku ketika akil balik. Akil balik bermaksud peringkat permulaan sistem pembiakan menjadi matang dan mula menghasilkan sel pembiakan. Sebelum akil balik, sistem pembiakan ada. Sejak daripada lahir pun dah ada. Cuma dia belum matang. Lepas lahir pun sistem pembiakan dah ada. Cuma belum menghasilkan sel pembiakan. Kalau lelaki belum ada lagi sperma dihasilkan.
Kalau perempuan belum ada lagi ovum dihasilkan. Bila dah akil balik, maksudnya sistem pembiakan tu dah mula jadi matang dan sistem pembiakan tu dah mula menghasilkan sel pembiakan ataupun gamet ni. Okey, remaja yang telah akil balik akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang banyak, sama ada dari segi emosi, fizikal ataupun fisiologi. Remaja yang akil balik ni dia akan mengalami perubahan sama ada dari segi fizikal ataupun mental. Selalunya umur lelaki untuk mencapai akil balik adalah di antara lebih kurang umur 14 hinggalah 17 tahun. Iaitu tingkatan berapa tu? Tingkatan 2 sampai tingkatan 5. Manakala perempuan pula lebih awal daripada lelaki, iaitu 10 hingga 12 tahun dah mula akil balik. Sekolah rendah dah mula akil balik. Okey. Seterusnya, apakah perubahan yang secara fizikal yang boleh nampak kepada lelaki yang akil balik? Yang pertama dari segi suara. Suara akan menjadi garau. Kenapa? Kerana suara lelaki ni mula menjadi garau disebabkan peti suara ataupun laring mula membesar. Yang kedua, perubahan dari segi badan. Misai dan janggut mula tumbuh, bulu tumbuh di muka, ketiak dan dada. Perubahan kepada organ pembiakan. Testis mula menghasilkan sperma dan mula menghasilkan hormon seks jantan, seperti mana yang kita bincang tadi. Kemudian bulu tumbuh di bahagian sulit dan zakar dan skrotum mula membesar. Itu untuk lelaki. Apa yang perubahan yang kita boleh nampak dari segi fizikal, dari segi suara, badan dan organ pembiakan. Manakala bagi perempuan pula, kalau perubahan dari segi badan, yang pertama buah dada membesar, yang kedua punggung mula padat dan lebar, yang ketiga bulu tumbuh di bahagian ketiak. Untuk organ pembiakan, ovari mula menghasilkan ovum dan ovari juga mula menghasilkan hormon seks wanita. Tadi pun dah dengar kan? Yang kedua, bulu tumbuh di bahagian sulit dan kitaran haid bermula. Habis. Sekarang ni kita nak pergi kepada perbandingan gamet jantan dan gamet betina. Sebelum tu, bendanya sama, nama yang berbeza. Sel pembiakan jantan, sperma, gamet jantan. Ketiga-tiga tadi tu menggambarkan benda yang sama. Sel pembiakan jantan ke, gamet jantan ke, sperma ke, sebutan je berbeza, istilah je yang berbeza, tapi merujuk kepada benda yang sama. Sama juga dengan gamet betina. Ada juga dipanggil sel pembiakan wanita. Ada juga dipanggil ovum. Yang pertama, sperma ialah sel yang paling kecil dalam badan seorang lelaki. Dan dia berbentuk seperti berudu. Berudu. Faham berudu? Manakala ovum pula ialah sel yang terbesar di dalam badan perempuan. Itu perbandingan yang pertama. Dari segi saiz, apakah sel yang paling kecil dalam badan lelaki? Sperma. Apakah sel yang paling besar dalam badan perempuan? Ovum. Di antara sperma dengan ovum, yang mana lebih besar? Mestilah ovum, kan? Boleh dapat sekarang kita tengok apa itu sperma, apa itu ovum. Ini yang dikatakan ni sperma yang sebelah kiri tu. Dia
Tadi cikgu cakap dia berbentuk seperti berudu. Betul? Sebab dia ada ekor, dia ada kepala. Sperma ni kita boleh bahagikan kepada 3 bahagian, iaitu bahagian kepala, bahagian tengah dan juga bahagian ekor. Okey. Bahagian kepala tu fokus, dia ada nukleus tak? Ada nukleus. Dalam nukleus tu lah terdapatnya maklumat genetik daripada bapa, daripada ayah. Okey. Ovum pula. Ovum pula. Okey. Dia ni bulat, nak kata bulat bentuk. Bulat tu bentuk rupa, bulat tu rupa. Sfera, nak kata sfera, tak sfera sangat kan. Tapi kita dah belajar lah tentang sel haiwan kan, dia bentuknya tak tetap kan. Okey. Luar sekali dia ada lapisan jelly. Okey, lembut-lembut tu kan. Lepas tu ada membran sel, sitoplasma dan nukleus. Nukleus dekat ovum tu membawa maklumat genetik ibu. Okey, jadi ovum ni, sel ovum ni dilindungi oleh lapisan jelly. Okey. Okey. Sperma. Tu gambaran sperma. Okey, sperma ni adalah pewarisan untuk diturunkan kepada zuriat, iaitu anak. Okey, maksudnya sperma ni dia akan bawa maklumat genetik bapa yang akan diturunkan kepada anak. Okey. Ekor sperma membolehkan sperma bergerak dan berenang dalam semen. Okey, melalui faraj, uterus dan juga tiub falopio, sistem pembiakan perempuan. Jadi, sperma yang akan bergerak ke arah ovum. Okey, sperma yang akan bergerak ke arah ovum kerana sperma mempunyai ekor yang membolehkannya berenang. Okey. Jumlah sperma normal yang dilepaskan adalah sebanyak 60 juta setiap sentimeter padu. Itu dia. Banyak mana 60 juta sperma dalam setiap sentimeter padu. Okey. Seterusnya kita pergi kepada ovum pula. Ovum berbentuk sfera dan berdiameter kira-kira 0.1 mm. Okey, nukleus ovum mengandungi maklumat genetik dan pewarisan untuk diturunkan kepada zuriat ataupun anak daripada seorang ibu. Maksudnya dalam nukleus ovum dia ada maklumat genetik ibu. Dalam nukleus sperma ada maklumat genetik ayah. Okey. Ovum tidak boleh bergerak sendiri. Sebab tu tadi sperma yang bergerak mencari ovum ni. Okey. Sebab sperma ada ekor. Bilangan ovum pula. Kalau sperma tadi 60 juta setiap sentimeter padu kan? Okey. Betul tak? Sperma tadi dalam 1 sentimeter padu ada 60 juta. Tapi ovum pula wanita hanya menghasilkan 1 saja ovum dalam setiap bulan. Ovum boleh hidup selama 2 hari selepas dibebaskan daripada ovari. Manakala sperma boleh hidup sehingga 3 atau 4 hari. Okey. Itu beza. Okey. Seterusnya kita nak tengok kepada last kali, iaitu perbandingan di antara sperma dan juga ovum. Okey, cikgu ulang balik. Kalau dikatakan sperma, maksudnya sel pembiakan jantan. Gamet jantan. Kalau ditanya kepada kamu berkenaan dengan sel pembiakan jantan, dia tanya pasal, soalan tu tanya pasal gamet jantan. Soalan tu tanya pasal sperma. 3 istilah mewakili satu perkara, satu benda. Okey. Perbandingan di antara sperma dan ovum. Okey, kita tengok mula dengan persamaan di antara sperma dengan ovum.
Kedua-dua sperma dan juga ovum adalah sel pembiakan seks. Ataupun sel pembiakan lah. Sperma dan juga ovum ni adalah dua-duanya adalah sama dari segi dua-dua ni adalah sel pembiakan. Dan dua-dua sperma dan ovum ni membawa maklumat genetik. Kita tengok perbezaan yang pertama. Dari segi boleh bergerak ke tak boleh bergerak. Sperma boleh bergerak, ovum tidak boleh bergerak. Okey. Perbezaan yang kedua dari segi tempat penghasilan sel pembiakan ni. Okey, sperma dihasilkan oleh testis. Ovum pula dihasilkan oleh ovari. Okey. Sperma adalah gamet jantan, ovum pula adalah gamet betina. Dari segi saiz, sperma adalah sel yang paling kecil dalam badan lelaki, manakala ovum pula adalah sel yang paling besar dalam badan perempuan. Okey, itu saja untuk subtopik yang kedua dalam bab 4 ni. Okey, sekian, terima kasih.